Rina Harun nak jadi menteri ke nak jadi model? Laporan mengenai keganasan rumah tangga meningkat sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan berikutan penularan wabak coronavirus COVID-19. Pengarah Eksekutif Pertubuhan Pertolongan Wanita atau WAO, V. Sumitra berkata pertanyaan mengenai keganasan rumah tangga menerusi talian perkhidmatan WAO turut meningkat 3.4 kali ganda pada Mei berbanding ketika awal PKP dilaksanakan. Sebanyak 2,287 kes keganasan rumah tangga dilaporkan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Sejumlah 4,349 kes penderaan kanak-kanak termasuk penderaan fizikal, seksual dan emosi selain 1,263 kes penderaan seksual terhadap wanita turut dilaporkan, kata Timbalan Setiausaha Rendah Pembangunan Masyarakat, Warga Emas dan Orang Kelainan Upaya Kementerian itu, Koloni Gunting. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerima sebanyak 1,929 aduan berhubung kes keganasan rumah tangga sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP mula dilaksanakan pada 18 Mac tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun seharusnya menggunakan kedudukan, masa, tenaga dan sumber yang ada untuk memperbetulkan apa yang salah di dalam sistem pentadbiran kementeriannya. Jika itu dapat dilakukan, barangkali tiada kritikan atau cemuhan yang dilontarkan rakyat Malaysia terhadap perubahan imej beliau yang nyata telah menarik perhatian ramai pihak. Itu pandangan keras yang dilontarkan Ahli Parlimen Batu Kawan Kasturi Pato terhadap Ahli Parlimen Titiwangsa itu yang didakwa tidak peka terhadap banyak isu yang melingkari kaum wanita sejak kebelakangan ini. Apa yang kita telah lihat ialah hasil penggambaran anda yang amat mempesonakan. Tetapi itu sahaja. Sikap berdiam diri anda adalah bukti anda sama ada tidak mempedulikan apa yang terjadi di sekeliling anda atau anda sebenarnya tidak tahu bagaimana menguruskan situasi sebegini yang mana agak memalukan kerana anda telah menjadi anggota kabinet sejak 2018. Katanya lagi seperti diterbitkan portal Malaysia Kini. Rina merupakan antara anggota kabinet yang kekal walaupun kerajaan telah bertukar tangan daripada Pakatan Harapan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau telah menerima kritikan pelbagai pihak kerana tidak mengeluarkan kenyataan mengenai beberapa insiden yang menimpa kaum wanita serta isu melibatkan elemen penderaan, gangguan seksual dan keganasan rumah tangga. Selain itu, tular beberapa gambar beliau mengenakan busana rekaan seorang pereka tempatan telah menimbulkan lebih banyak kemarahan pihak berkenaan yang dikatakan tidak sensitif dengan isu-isu berkaitan portfolio yang beliau pegang. Mengulas lanjut, Pato berkata agak mengecewakan melihat Menteri dan Timbalan Menteri KPWKM hanya berdiam diri dan tidak mengeluarkan kenyataan berkaitan isu yang melingkari spektrum kementerian mereka. Ujarnya lagi sejak 2 bulan lepas, pelbagai kejadian yang menggemparkan berlaku termasuk gadis berusia 16 tahun didakwa dirogol di dalam lokap polis di Sarawak dan kanak-kanak berusia 7 tahun mati dipercayai akibat didera. Terbaru, Pato turut menyebut bagaimana beberapa wanita menggunakan media sosial untuk berkongsi pengalaman hak peribadi mereka telah pun dicabuli, termasuk dakwaan anggota penguatkuasa melakukan gangguan seksual terhadap seorang pemandu wanita. Tiada satu pun kenyataan keras mengenai perubahan polisi, kerjasama dengan kementerian atau agensi lain mengenai isu yang telah saya bangkitkan. Pada Disember lepas, sewaktu sesi Parlimen, Rina secara sarkastik memberitahu saya beliau memerlukan ahli-ahli Parlimen seperti saya untuk mengingatkan beliau bagaimana untuk melakukan tugas sebagai seorang menteri. Jadi di sini saya ingin ingatkan Rina bahawa beliau bertanggungjawab terhadap semua rakyat Malaysia, bukan saya seorang, kata Pato lagi. Pato berkata, rakyat Malaysia memerlukan seorang menteri yang boleh menjadi suara kepada golongan yang tidak mempunyai suara serta suara kepada golongan wanita untuk menentukan polisi dan peraturan serta undang-undang di bawah KPWKM. Kesan sungguh rakyat jelata, Menteri asyik dengan sesi fotografi di pejabat, bermekap mampan sejak memiliki badan yang boleh dipamerkan kepada khalayak sehingga lupa apa yang terjadi di luar sana. Rakyat tertanya-tanya, Rina Harun ni nak jadi menteri ke atau nak jadi model? Timbalan Menteri Kementerian ini pula hanya tahu bela kambing dan berbangga dapat menyediakan tangki air sebesar baldi untuk kegunaan 27 buah keluarga. Siapa lagi kalau bukan Kak Lah, pemandu lori tanpa kunci?
Cuba kita bandingkan figura Rina Harun masa beliau mula-mula ambil alih Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat daripada Datuk Seri Wan Azizah Mac tahun lalu sehingga sekarang. Jauh perbezaannya kan? Kuat bekerja untuk rakyat hingga kurus badannya. Itulah kualiti yang ada pada Menteri-Menteri lantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerja pagi petang siang malam bagi kesejahteraan rakyat tanpa kena erti penat lelah. Tahniah Rina Harun. Rakyat jelata sangat berbangga dengan pencapaian anda. Sekiranya para menteri diminta untuk melaporkan KPI masing-masing sepanjang menebuk atap, rasanya Rina Harun pasti akan disarungkan selempang menteri paling berjaya membela rakyat.